gastrik juga. Yang kedua ialah dia panggil peptik pada lapisan sel yang lebih dalam. Ada panggil ulcer perut. Ulcer ni kalau tak faham juga, ulcer bahasa mudah agak kelukaan pada perut lah. Kelukaan pada perut. So saya guna istilah ulcer pada lapisan sel yang lebih dalam. Bermakna kalau tahap peptik ni dia lebih teruk berbanding dengan gastritis. Itu dua kena faham, dua kategori kepada gastrik. Faham dulu, nama tahu asal dulu. Kalau sebut gastritis ini benda dia, kalau sebut ulcer perut ataupun peptik, ini maksud dia. Okey. Dua istilah ni akan saya guna pakai untuk pembacaan seterusnya. Okey. Okey. Biasanya apabila orang berkata mereka ada gastrik, ia bermakna ia merujuk kepada keadaan pertama, iaitu gastritis. Secara semula jadi, sel perut kita menghasilkan asid hidroklorik dengan pH 1 hingga pH 2. Mana perut kita tuan buat ni, biasanya semula jadi dia menghasilkan asid hidroklorik dengan pH 1 dengan pH 2 yang berfungsi mencerna makanan. Okey. Sesuatu bab, asid hidroklorik ini kuat dan jika terkena tangan, kulit akan terkakis. Okey, tak huraian jelas Sel perut menghasilkan lapisan mukosa pertahanan. Apa fungsi dia? Sebagai pelindung daripada kesan asid hidroklorik. Benda baru kita kena ingat, sel perut kita juga menghasilkan lapisan mukosa yang Tuhan buat sebagai apa? Pelindung daripada kesan asid hidroklorik yang cukup kuat tadi. Baik. Pengeluaran ataupun rembesan asid hidroklorik berlaku apabila ada makanan untuk memulakan proses pencernaan. Okey, tak payah huraian, jelas ya. Dan gastrik berlaku, ni asas nak berlakunya gastrik ya. Gastrik berlaku apabila tidak ada keseimbangan antara kuantiti rembesan asid hidroklorik dengan kekuatan lapisan pertahanan. Bermaksud ini bila mana jumlah asid hidroklorik terlalu banyak berbanding kekuatan lapisan pertahanan yang panggil lapisan mukosa tadi. So bila begitu, barulah mula nak jadi gastrik. Maksudnya lapisan mukosa mulai menipis, makin lemah. Jadi jika lapisan pertahanan ini menjadi lemah, mana lapisan mukosa semakin lemah, ulcer berlaku. Mana kelukaan pada perut akan berlaku. Kenapa? Kerana asid hidroklorik boleh sampai ke sel dan menyebabkan keradangan. Alright. Okay, jelas Harap jelas satu itu. Kalau jelas ini, insya-Allah boleh fahamlah secara asas apakah sebab berlakunya gastrik. Baik. Jika orang mengadu ketika lapar, mengadu sakit perut ketika lapar, ia menandakan asid hidroklorik terlalu banyak dalam perut. Dan sebaliknya, jika dia mengadu sakit perut selepas makan, ia kemungkinan menandakan masalah ulcer perut
kerana lapisan mukosa yang sudah lemah. So kalau dia sakit perut ketika sedang lapar, sakit itu sebab apa? Sebab jumlah asid hidroklorik terlalu banyak dalam perut berbanding makanan. Tapi kalau dia mengadu sakit perut selepas makan, ia kemungkinan menandakan apa? Ada kelukaan pada perut dia. Kerana lapisan mukosa semakin menipis, semakin lemah. Itu asas dia. So kita faham sini bahawa dua benda. Pertama, dalam perut kita Tuhan buat ada lapisan mukosa untuk jadi perisai kepada kekuatan asid tadi. So bila mana lapisan mukosa makin menipis, makin lemah, menyebabkan asid hidroklorik terus kena pada apa? Kena pada sel kat perut tu, menyebabkan sakitlah, pedih. Okay, baik, saya sebab. So, apakah tanda-tanda telah ada gastrik? Nak tahu macam mana? Apakah tanda-tanda nak tunjukkan, nak beritahu bahawa ni si A, si B ada gastrik. Tanda gastrik mudah dikesan kerana ia menyebabkan ketidakselesaan pada perut. Itu asas dia. Antara tandanya ialah, ni boleh ambil perhatian. Kalau ada benda macam ni bermakna anda telah ada tanda-tanda kena gastrik. Soal teruk, soal ringan, soal lain. Tapi kalau ada apa yang saya sebut ini, bermaksud anda berpotensi nak ada gastrik. Okay. Alright. Tanda pertama, sakit perut. Sakit kat mana? Sakit perut pada bahagian atas perut. Itu dia ya. Kalau ada macam tu, awas. Yang dua, rasa senak atau rasa berangin atau rasa pedih. Kalau perut anda rasa pedih, nyilu, macam kena apa ni, iri kat pisau tu, tanda bahawa perut awak tu ada tanda-tanda telah kena gastrik. Cuma tahap dia saja mungkin tu soal lain ya. So kalau ada rasa senak, rasa berangin atau pedih, awas ya. Seterusnya, tanda ketiga, rasa tidak selesa dalam perut kita. Apa tanda awak ada gastrik? Keempat, kalau ada kembung yang berpanjangan, sendawa berulang kali yang berpanjangan, dan kerap kentut selepas makan berpanjangan. Kalau ada macam ni pun awas, mana awak ada tanda tanda awal kepada gastrik. Yang seterusnya, rasa mual, rasa loya ataupun muntah. Kalau selalu saja loya, mual berpanjangan, muntah berpanjangan juga tanda kepada awak telah ada gastrik. Yang seterusnya ialah hilang selera makan. Dan yang seterusnya ialah hilang ataupun berat badan menurun. Ini kira pakai teruk ni. So kalau ada benda macam ni, so awaslah bahawa awak semua ada dah tanda awal gastrik. Okey, kita masuk pula apakah tanda-tanda gastrik tahap teruk. Apakah tanda-tanda gastrik tahap teruk? Kalau ada macam ni, memang awak dah teruk ni. Memang dah teruk dah. Jika sampai peringkat teruk, ulcer perut, mana kelukaan pada perut tadi, menyebabkan berlakunya pendarahan. Kalau sekiranya ulcer perut tu dah luas, biasanya berlaku pendarahan. Ia boleh dilihat pada dua keadaan. Pertama, biasa najis menjadi hitam seperti tar. Hitam sebenarnya darah sebenarnya. Kerana perut anda itulah luka yang luas dan keluar darah, so najis menjadi warna hitam. Kalau macam ni, maknanya awak telah berada tahap gastrik tahap teruk.
Yang kedua, muntah tadi, jikalau berlaku muntah mengandungi darah atau berwarna gerap seperti kopi, pun tanda-tanda gastrik tahap teruk. Itu dua saya nak kenal ya. Okey, baik. Seterusnya ialah siapa yang berisiko untuk kena gastrik? Orang yang macam mana? Gaya hidup yang macam mana biasanya berpotensi besar untuk mudah kena gastrik? Boleh cek di masing-masing ya. Boleh cek di masing-masing. Gastrik adalah masalah sangat lazim, itu biasa, dan boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Secara umumnya, lebih ramai lelaki yang mengalami masalah gastrik dengan nisbah 1.5 hingga 2 kali ganda berbanding wanita. Maknanya dari segi nisbah dia, ya, ramai orang lelaki berbanding dengan wanita, ya, mudah terkena gastrik pada orang lelaki. Ia biasa disebabkan gaya hidup dan faktor risiko seperti berikut. Okey, seperti berikut. Satu, kalau anda ada benda ni, memang antara menjadi mudah untuk anda kena risiko gastrik. Alright. Pertama, individu yang kerap mengambil ubat tahan sakit dalam tempoh lama seperti ubat anti keradangan bukan steroid NSAID. Ini termasuk aspirin yang diambil oleh pesakit jantung untuk mencairkan darah. Kalau siapa-siapa yang ambil ubat tahan sakit tempoh lama, ya, terutama sekali sakit jantung untuk cairkan darah, pun lama-lama dia akan kena penyakit baru iaitu gastrik. Asal-asalnya untuk kata apa, jantung, untuk cairkan darah, tapi dia amal dengan tempoh masa yang lama boleh menyebabkan berlakunya gastrik pada perut dia. Okey, tempoh pengambilan ubat yang membolehkan seseorang mengalami gastrik berbeza antara individu kerana bagi orang yang sensitif, pengambilan selama beberapa minggu boleh menyebabkan masalah ini. Kalau perut dia memang mudah sensitif, maka cepat sangatlah dia mengalami gastrik. Sebab bahasa kapunya maknanya perut makin nipis. Sebenarnya tidak. Kesan daripada pengambilan ubat tahan sakit berpanjang tadi, dia menipiskan lapisan mukosa. Yang mana kita tahu tadi, iaitu lapisan mukosa adalah sebagai satu pelindung kepada perut. Tapi akibat kita ambil ubat tahan sakit dalam tempoh masa panjang, akhir sekali akan mengundang kepada penyakit baru iaitu gastrik. Nombor dua, orang yang ada potensi untuk terkena gastrik ialah orang yang merokok, perokok tegar, dan orang banyak minum minuman keras. Kenapa? Kerana asap rokok dan alkohol ini boleh memberi kesan negatif dan mencederakan, mencederakan apa? Lapisan pertahanan ataupun lapisan mukosa. So, asap rokok dan juga minuman keras tadi, dia menipiskan atau melemahkan lapisan mukosa, yang mana kita tahu bahawa Tuhan buat lapisan mukosa untuk pertahanan badan, pertahanan perut maknanya. Okey. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berisiko, orang yang bakal kena gastrik ialah akibat daripada jangkitan bakteria Helicobacter pylori ataupun H. pylori. Bakteria Helicobacter pylori. Bakteria ini dia berupaya melemahkan lapisan mukosa dengan dua cara. Kalau masuk kuman ni dalam perut kita, kuman yang bernama Helicobacter pylori ni ataupun H. pylori ni, dia melemahkan lapisan mukosa dengan dua cara. Macam mana dia buat? Pertama, dia melemahkan dengan cara bakteria H. pylori ini, dia menghasilkan enzim urase yang memecah
atau menguraikan urea kepada amonia. Amonia ini bahan toksik yang boleh menjejaskan lapisan mukosa. Nampak jelas kuman tadi dia menghasilkan enzim. So enzim tadi dia memecah dan menguraikan urea kepada amonia. Kemudian amonia ini pula bahan racun toksik yang menjejaskan lapisan mukosa. So kehadiran banyak amonia yang dihasilkan oleh bakteria H. pylori tadi akhirnya melemahkan lapisan mukosa yang menyebabkan asid hidroklorik boleh sampai ke sel dan mengakibatkan keradangan. Okey, beres, faham? Cara kedua bakteria ini bertindak atau melemahkan lapisan mukosa ialah bakteria H. pylori ini mempunyai bentuk berpiling ataupun berlingkar. Jadi, ia boleh membuat lubang pada lapisan mukosa seperti lubang cacing. Yang akhirnya melemahkan lapisan mukosa ini. Itu dia cara dia buat kerja. Ini ilmu ni kita tahu ya. So bagaimana bakteria H. pylori ini dia boleh membuat lubang pada lapisan mukosa menyebabkan lapisan mukosa lemah. Itu dua cara dia melemahkan lapisan mukosa. Jelas, okey. So masuk sebab yang keempat. Kalau amal benih ni menyebabkan bersiko anda individu yang banyak mengalami tekanan, sama ada tekanan kerja, tekanan peribadi, sosial atau mendapat jangkitan kuman teruk juga lebih bersiko diserang masalah gastrik. So faktor tekanan kerja, masalah peribadi, masalah sosial ataupun ada mari masuk kuman menyebabkan boleh juga kena gastrik. Malah masalah gastrik juga kerap dikesan pada pesakit yang baru menjalani pembedahan besar kerana pembedahan juga adalah satu bentuk tekanan pada badan. Okey, yang keempat. Yang kelima ialah individu yang suka mengambil ubat tradisional, terutama yang mengandungi akar kayu. Ia termasuk ubat tradisional Cina dan Melayu kerana apa? Kerana kebanyakan ubat tradisional dicampur steroid supaya lebih berkesan dan mujarab. So kalau kita nak guna ubat tradisional Cina atau Melayu, cari yang ada kelulusan kerajaan lah, yang ada kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang tidak ada campur dengan steroid, insya-Allah boleh. So bukan masalah ubat tradisional sini, masalah ialah pembuatan yang tak jujur. So kalau kita guna ubat tradisional yang bagus, yang berkualiti, yang ada kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia, tak masalah. Okey, itu lima orang yang bersiko untuk kena gastrik. So, sebenarnya apa bentuk rawatan untuk gastrik? So kita masuk bab sekarang ni. Apakah bentuk rawatan untuk orang yang ada gastrik? Okey, dari segi ubatan moden ada 3 jenis ubat untuk gastrik. Okay, satu, dia panggil antacid, ANTACID. Ubat ni boleh guna pakai untuk apa? Untuk merawat gastrik. Pertama, antacid, mana ia bertindak memperbaiki dan memberi lapisan tambahan pada lapisan mukosa yang diambil 3 hari sekali. So, ubat yang ada antacid ini, ia memperbaiki semula dan beri lapisan baru kepada pertumbuhan atau kepada pertahanan mukosa. Satu jenis ubat. Yang kedua ialah antagonis H2. Antagonis H2 yang mana ia berfungsi mengurangkan rembesan asid. Okay. So ubat antacid dan antagonis H2 diberi untuk gastritis sesuai untuk mengambil ubat antacid dengan ubat antagonis H2. Okey, yang ketiga ialah ubat untuk merawat gastrik. Perubatan moden ialah perencat pam proton. Perencat pam proton PPI. Apa tujuan dia?
bertujuan mengurangkan rembesan asid dengan lebih berkesan. Biasanya diberi kepada pesakit yang alami gastritis teruk atau ulcer perut. Kita faham bahawa 3 jenis ubat ni, kalau antasid inilah dia memperbaiki lapisan perut. Okey, kalau antagonis pula dia mengurangkan rembesan asid oleh sel perut. Manakala perencak pam proton pula mengurangkan rembesan asid yang lebih berkesan lah. Masalah yang kerap berlaku ialah pesakit tidak menghabiskan ubat diberi, dan biasanya mereka berhenti mengambil ubat selepas 3 atau 4 hari apabila kesakitan hilang. Sebab itu kena amal terus, ya. Teruskan amal supaya betul-betul sembuh. Ya. So, mengapa perlu menghabiskan ubat? Why? Ubat diberi sebenarnya membantu memulihkan lapisan mukosa dalam perut, dan ia mengambil masa 2 minggu untuk kembali normal. Okey, memberhentikan pengalian ubat selepas 3 atau 4 hari bermakna anda sengaja mengundang gastrik untuk datang balik. Alright, malah lebih baik jika pesakit jalani pemeriksaan teropong endoskopik untuk mengetahui tahap masalah dan melihat sama ada pesakit mengalami jangkitan bakteria H. pylori bagi menentukan jenis ubat yang sesuai. Beres. So, tip tambahan untuk mengurangkan risiko nak kena gastrik ialah, pertama, tentulah tadi. Yang kedua adalah jaga makanan dan ubah gaya hidup. Okay, selain pengambilan ubat, pesakit juga perlu menjaga makanan dan mengubah gaya hidup bagi mengelak serangan gastrik berulang. Antara perubahan yang perlu dilakukan ialah, 1, ini adalah gaya hidup lah, berhenti merokok dan berhenti minum minuman beralkohol. Sebab minum bergas ni dia menipiskan lapisan mukosa. Hentikan pengalian ubat tahan sakit. Amalkan pemakanan sihat dan makan secara teratur, sarapan, makan tengah hari dan malam. Pada bulan puasa, kena bangun sahur dan sebaik-baiknya melewat-lewatkan bersahur lah. Makan sikit-sikit tetapi kerap. Kurangkan makanan berempah, bercili atau masam. Kurangkan minuman mengandung kafein seperti kopi, teh dan minuman berkarbonat. Ambil susu, ini penting. Ambil susu kerana sifat susu yang berakali boleh mengurangkan keasidan perut. Kurangkan pengalian makanan yang bersifat berangin, yang membuat kembung. Sejuk maknanya seperti apa? Seperti naka, cempedak, terung, seperti itu sejuk. Right, itu dia. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini sahabat-sahabat dapat sesuatu manfaat. Kita bercakap berkenaan dengan gastrik. InsyaAllah saya akan gunakan perkataan ini. Saya akan maklumat tertentu daripada sumber-sumber yang sahih, yang bagus, untuk saya guna pakai sebagai bahan untuk saya buat FB Live dalam FB Sabri Produk Kesihatan, dan juga di dalam FB page saya Sabri Advisor KM. Alright, semoga bermanfaat. Segala kekurangan saya harap you all tegur. Kalau ada salah ataupun tak betul, anda boleh komen kepada cara saya buat FB Live ini, tak masalah. Kerana saya buat FB Live dua sebab ataupun serapan dua mata. Pertama, untuk saya sendiri berlatih buat FB Live, dan yang kedua untuk saya gunakan dalam FB Live ini sesuatu info yang berguna, yang bermanfaat. Terima kasih, salam hormat, salam kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.